Assalamualaikum, merhaba, saya Ika Amanda. Video kali ni Ika nak review satu buah buku. Kalau Ika sebut tentang penulis ni, Ika yakin semua orang dah kenal dah dengan penulis ni, dan Ika rasa ramai juga daripada kalian yang banyak dah baca karya daripada beliau, iaitu Dr. Hamka. So, buku kali ni adalah Menunggu Beduk Berbunyi. So, Menunggu Beduk Berbunyi ni Ika beli masa dekat Padang Indonesia di Gramedia. Ika happy betul pergi Gramedia. Buku ini special sangat-sangat sebab waktu tu Ika berada bersama dengan Nick Darmadiha, salah seorang penulis. Here is Padang Airport 12/12/2023. Setahun lepas Ika pergi Padang Indonesia bersama Nick Darmadiha dan juga sahabat-sahabat daripada Jejak Tarbiyah. Jadi dalam buku ni dimuatkan dua cerita pendek. Pertama adalah Dijemput Mamak dan yang kedua adalah Menunggu Beduk Berbunyi. Secara ringkas saya nak share dengan korang, cerita tentang Dijemput Mamak ni adalah kisah ada pasangan suami isteri daripada kampung. Mereka ni hidup melarat. Suami ni terfikir untuk merantau ke bandar mencari nafkah di sanalah. Dia nak bawa sekali dengan anak dan juga isterinya. Dia dapat permission, dapat kebenaran daripada keluarganya untuk bawa isterinya ke bandar merantau sekali. Pada zamannya itu tak selalunya isteri ikut suami merantau ke bandar. Selalunya lelaki sahaja yang pergi merantau mencari nafkah dan wang. Kisah kali ini apabila suami ni bawa isteri ke bandar merantau, hidupnya pun masih lagi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tetapi perasaannya seronok lah. Macam mana perasaannya lega apabila suami, isteri dan juga anak ni di depan mata. Satu hari ada orang-orang kampung ni, orang kampung ni dah terbiasa sebenarnya bila orang lelaki merantau mesti ada hasilnya yang dihantar ke kampung dan isterinya tu adalah sebentuk cincin ataupun gelang yang dipakai. Itulah sebagai hasil daripada merantau. Tetapi ini tidak pula. Maksudnya tak ada. Jadi orang kampung macam tak nampak. Dia ni okey ke tak okey dekat bandar, merantaunya dapat ke tak hasilnya kan. Jadi buah mulut kepada masyarakat kampung ketika itu. Jadi saudara mara ataupun mamak, makcik-makcik, pakcik-pakcik kepada isteri yang tadi ikut merantau ni terasa macam mana? Malu sebab tidak ada hasil yang dihantar ke kampung. Disebabkan itulah mamak ni, pakcik atau makcik ni, dia datang ke bandar untuk menjemput perempuan itu pulang ke kampung, biar duduk di kampung, biar suami dia saja merantau mencari nafkah di bandar, nanti tidak ada hasil hantar ke kampung. Begitulah. Malah ni lagi lah sedih, ni paling sedih sekali lah. Bila orang kampung kata entah isteri dia tu didera, entah baik ke tidak, entah makan ke tidak oleh suaminya itu. Itulah satu, Ika rasa ini adalah karya tulisan daripada Dr. Hamka untuk mendidik ataupun menegur orang-orang pada zaman itu untuk mengikut adat pada dasar yang betul. Ika pun tak pasti adat Minang ni masih digunakan lagi ke tak di kampung Padang Indonesia, tapi Ika yakin orang-orang sekarang yang memegang pada adat dah faham lebih baiklah macam mana menggunakan adat mereka dengan betul. Cerita kedua adalah Menunggu Beduk Berbunyi. Dia lebih kepada sisi politik. Okay, so sisi politik ni ceritanya tentang seorang lelaki. Dia nak carakan keluarganya sebab dia hidup susah, tak ada wang, tak ada beras, tak ada makanan nak bagi makan dekat anak-anak dan juga isteri kan. Ditawarkan pada waktu itu menjadi pegawai Belanda, sedangkan waktu tu Indonesia sedang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Orang di sekeliling ni tak suka dekat dia sebab merasakan dia telah mencabuli prinsip ataupun telah melanggar janjinya sebagai rakyat Indonesia yang nak sama-sama merdeka, tidak bersebehat dengan musuh waktu tu. Tapi disebabkan dia nak sara anak, nak sara isteri, nak sara keluarga untuk hidup dengan lebih senang, maka dia terima tawaran itu. Ya, waktu tu ada sisi perang, anaknya telah ditangkap atau anak dia telah menjadi askar Indonesia untuk mempertahankan peperangan, untuk berlawan dengan musuh waktu itu. Menulis surat kepada ayahnya ini, ayah yang telah menerima
tawaran daripada pihak Belanda. Dia baca surat itu bahawa anak dia kata dia kecewa sangat dengan ayahnya kerana bersubahat ataupun menerima tawaran Belanda. Sedangkan anaknya sekarang sedang memperjuangkan hak Indonesia untuk merdeka. At that time, dia rasa malu dengan surat yang diterima daripada anaknya. Dan lepas diberitahu dekat salah satu tuan ni, dia cakap dia sebenarnya buat macam tu adalah untuk membantu keluarga, bukan dengan niat untuk mencabuli ataupun melanggar janjinya sebagai rakyat Indonesia. Tidak, tapi untuk membantu keluarganya. So adalah kata-kata mutiara yang menarik sangat dalam buku ni, yang you all kena dapatkan dan baca sendiri, and then you all akan rasa banyak kata-kata mutiara dalam cerita ni Ika tak keluarkan dekat Instagram Ika atau mana-mana media sosial Ika, sebab Ika nak korang baca sendiri, sebab banyak sangat kata-kata mutiara dan nasihat yang Ika dapat daripada buku ni. Ika rasa seronok sangat dapat baca buku ni. Buku ni adalah buku yang ringan lah, bukan satu buku pemikiran yang berat daripada Dr. Hamka. InsyaAllah kita akan jumpa dekat book review akan datang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni dengan kawan-kawan korang. Okay? Terima kasih semua. Syukran Dream. Assalamualaikum. Gila-gila.